Boleh. Oh, tadi dia cakap tu dia setting dah. Okey. Aku tak tahu lah punya ni. Macam mana nak masuk TV3 mampu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berudara lagi macam kita ada satu lagu tau. Kita apa nama? Kita macam mana satu lagu tu? Kita udara lagi bersama Francis Capital, betul. Alhamdulillah. Mukadimah tu. Maaf, pelajar hadis yang cemerlang sekali. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa natawakkal alaih. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Quran Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Apa-apa pun jiwa kita melawak ke apa sekalipun, hati kita mau agama. Kan? Macam mana sekali kita pusing ni, hati kita kena tetap agama. Macam Nabi duk kata, ya muqallibal qulub. Hati kita kadang macam ni, kadang macam tu, kadang macam ni. Apa keadaan pun tak apalah. Yang paling penting sekali, sabit qalbi ala dinika wa ta'atika. Tetapkan hati aku ni sayang kat agama. Aku bukan sayang kat orang, aku bukan ta'asub kat orang, aku cuma ta'asub dengan agama aku. Aku sayang kat agama aku. Aku sayang dekat Allah, aku sayang dekat Nabi aku Muhammad SAW, pasal dia yang adalah satu Nabi dan selamatkan aku. Sabit qalbi ala dinika. Tetapkan hati aku ni atas agama. Dan aku ni selalu bagi aku ni bagi taat. Bagi aku ni taat dekat Allah. Kalau hati kita boleh duduk macam tu, Allahu Akbar. Bila kita duduk dalam kuliah ni, keberhasilan tu ada. Kadang-kadang kita nak duduk di kuliah, nak duduk kuliah, nak bagi hilang sikap ketegang, nak bagi hilang sikap yang tak mau taat tu, tak mau patuh agama tu, nak try duduk di kuliah. Bila kita main-main duduk di kuliah, nak bagi jiwa kita, roh kita, hati, semua ni Allah Tuhan terus nak menghadap ke Allah. Banyak dah masa kita duduk depan televisyen, tak ada dapat apa. Ketusan dia tak ke mana. Duk tengok laki kita pun tak ke mana, duk tengok bini pun tak ke mana. Semua yang kita duk tengok keliling kita yang boleh menggembirakan kita, belum confirm kita dapat kegembiraan tu. Tapi bila kita main kuliah, kita menghadap Allah Ta'ala totally, Allah Ta'ala akan bagi satu jiwa yang tenang. Kan Quran kata, Allah bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kita duk ingat kat Allah, kita duduk di majlis ni, majlis zikrullah, ingat kat Allah. Tuhan, aku ni rasa nak duduk di sini, salah satu nak tanda syukur. Daripada celik-celik pagi sampai ke waktu ni hang bagi sihat. Dengan bagi sihat, alhamdulillah nak duduk. Ada ruang tak mana-mana nak duduk. Maka macam contoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata apa? Dia kata kat sahabat dia, orang yang nak rasa syukur pada Allah Ta'ala ni, dia masuk satu tempat, tiba-tiba Allah Ta'ala nampakkan dia sesuatu, dia duduk di situ. Itulah tanda kesyukuran. Allah bagi kita lalu tiba-tiba dengar satu ceramah. Telinga semua duk dengar apa duk dengar. Kita sifat Abu Hurairah, tak mana dia dengar, dia duduk. Dia tak peduli ceramah tu corak apa, tapi penting bila ada kuliah, ada majlis ceramah agama, daripada dia duduk menilau di luar, dia masuk dalam masjid dengar kuliah, itu lebih baik daripada duduk di luar. Duduk majlis. Jangan kita sangka buruk dulu. Allah, dia ni tak ikut sunnah, Allah kuliah dia kelirukan orang. Please, bila sikap negatif tu dah ada, kita tak ke mana pun. Sikap tu tak boleh ada kat kita. Dia tak boleh tolong bantu jiwa kita. Jiwa orang yang sakit ni, dia duk rasa diri dia dah okey. Dia rasa kuliah aku lah okey, kuliah aku mirip kepada sunnah. Kalau tak, tangan. Nampak tak? Pasal Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sikap dia bukan macam tu. Mana benda-benda ada sebut nama Allah, nama Rasul duduk. Kurang-kurangnya kita duduk di majlis, kita tahu majlis tu ada majlis yang bernama, majlis tu kita tahu adalah majlis tu, majlis taman-taman syurga Allah Ta'ala. Aku tak mana. Abu Hurairah kata kat sahabat, seorang sahabat Nabi tanya ramai-ramai, wahai Abu Hurairah, kami ni rasa hang ni pelik.
Pasal kami ada sama, hang ada sama dengan kami. Berarti hang dengar kuliah Nabi, kami pun dengar. Tapi hang cakap lebih pada kami ni, mai kok mana ni? Sampai tak mai kok mana ni? Abu Hurairah tegur kat mereka banyak. Salah satunya Abu Hurairah kata apa? Kerja. Apa musafir, pisah dengan Nabi beberapa bulan. Bila patah balik, nampak Nabi, duduklah dengan dia. Ini apa nampak Nabi, lepas naik keluar. Duduk sampai dia selesai, masuk ke rumah, baru balik. Lagi mana dia belum ada, lagi tu tengok dia buat apa, gerak-geri dia. Semua pergerak-geri Rasulullah adalah datang daripada Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi tak jaga kosong. Semua mulut lidah Nabi keluar, itu adalah agama. Tengok, duduk sampai dia tak ada dengan kita baru pergi. Ini kita semayang dengan dia, kita tengok dia terus tepi. Tengok dia, kok-kok lah dia nampak keluar apakah kalimat yang kita boleh ni. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, setiap kali aku akan duduk dengan Nabi sampai Nabi berpisah, barulah aku pun bawa diri aku. Yang keduanya, Abu Hurairah tegur sahabat, cuba apa masuk masjid ada apa? Sahabat kata tak ada apa. Tak ada apa. Apa yang nampak? Orang duduk semayang, lepas tu orang duduk baca Quran, adalah orang duduk baca apa-apa duduk baca tazkirah, itu je, tak ada apa. Apalah manusia yang kerugian, tak tahu nilai. Apalah manusia yang akan rugi. Khasratun fil hayatid dunia. Yang nama ada orang yang rugi di dunia ni, nampak benda tu. Satu bonus yang Allah bagi, satu saham yang Allah bagi, satu pahala yang Allah bagi, tak perlu kita kutip, dia main depan mata, tapi kita tak tahu nak nilai. Walau orang baca Quran, hang tak baca Quran, hang duduk saat dengar dia baca, terus dapat pahala. Bukan hang tak tahu satu huruf 10 ganjaran. Dia duduk baca tu berapa puluh ayat, berapa ratus pahala dengan hang duduk dengar, hang duduk kutip pahala Quran ni. Pahala Quran ni pahala yang nak bagi selamat di alam barzah. Boleh alam barzah ni paling banyak sekali ialah dengan Quran. Kita takut dengan munkar, dengan nangkir, suruh orang doa macam mana pun, kita dengan Quran tak cantik, tak upaya. Kita kadang-kadang tak larat, tapi ada orang baca Quran, kita duduk. Tak apa, duduk. Kita duduk mengantuk. Dan tak boleh Allah pahala. Dan mamak tu kita duduk. Duduklah, tak apa. Kita latih. Kita tak tahu saat je dengar dia duduk baca Quran. Ataupun ada orang dah buat alaqah apakah kan, kita duduk dengar. Ada jemaah tabligh duduk baca apakah, kita tak tahu semua hadis dhaif tu buat baca. Pergi duduklah woi, duduk. Bismillah, dia sebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada memang tak nafikanlah. Ada di situ ada hadis. Kita tahu, kita dengar kita tahu. Sekurang-kurangnya kita dapat ilmu yang dia baca tadi ni salah hadis ni. Kita dah ruang terfikir macam mana cara. Kalau tak boleh, tak perlu. Kalau kita tengok cara nak tegur dia ada, kita tegur. Bukan semua benda kita tegur anda. Macam Ustaz Dok kata semalam, Abu Hurairah dia tahu banyak tentang keburukan pemimpin. Keburukan pemimpin ni dia tahu sangat-sangat. Salah satunya dia nak baca hadis. Bila jumpa saja pemimpin yang bodoh, lalu orang ambil dia. Orang tahu pemimpin tu bodoh, cara dia bercakap pun kita nampak memang nampak bodoh. Allah Ta'ala tak jadikan semua orang bagi masuk Islam. Allah tak jadikan semua manusia supaya bagi masuk Islam. Cara bercakap tu nampak kejahilan, kebodohan. Tapi kita tetap duduk, kita sekurang-kurangnya kita doa dah. Tapi kita nak kata Allah duduk dengan dia di syurga Allah, itu nampaknya fail sangat-sangat. Ada faham? Sampai Nabi kata badiru bil maut fitah, cepat-cepat minta mati kalau berjumpa dengan pemimpin yang bodoh tapi orang suka dia. Masa saat tu cepat minta mati pasal berjumpa dengan pemimpin yang bodoh. Tapi Abu Hurairah tahu dah hadis, dia tahu banyak benda, tapi benda bila mai tang pemimpin, Abu Hurairah terpaksa. Bukan dia sembunyi, dia selit-selit, sebab bila dia terus terang, dia pakai rejam, dia tangkap, dia merugikan proses dakwah. Bukan semua ulama bersubahat dah. Pada tu kadang-kadang ulama adik kita kata dah. Dia kata macam ulama-ulama Saudi tegas sangat habis. Berapa ramai di kalangan ulama-ulama Saudi yang tegas sebut berkenaan, dan di Mekah cuba tengok nak buat benda yang haram, satu projek yang haram,
Ulama dia cakap macam tu saja, habis, tak ada di kuliah. Fikir yang tegak. Kita kalau bandingkan ulama kita dengan ulama Saudi, ulama kita jauh berbeza dia punya kebebasan dengan ulama Saudi. Di Arab memang mereka boleh cakap agama hebat, tapi mereka nak bagi bentuk kemungkaran dalaman susah sangat. Dan kita kata, ya Allah, kenapa ulama mereka macam tu? Mereka cakap banyak sangat, akan hilang ulama-ulama yang hebat, akan tinggal ulama-ulama yang jahanam. Pasal tu Abu Hurairah pikat tentang diri dia. Aku tetap tahu hadis Nabi yang belum aku ceritakan lagi. Kalau dengan aku nak cerita tentang pemimpin, tiba ditangkap aku, hanya benda aku tak boleh cerita, orang lain kan cerita benda-benda yang tak senonoh. You all can understand? Bagaimana? Itulah kehebatan ulama. Allah Akbar. Itu nama dia muqaddimah. Mari kita masuk tajuk. Ikrampa ni kan satu makhluk yang Allah bagi cukup hebat. Semua kuliah Ustaz Mari, semua mana-mana tempat pun cuti raya lagi. Tapi hampa dahsyat. Kira macam ni punya ramai ni, kira ni tarbiyah daripada kesan daripada Ustaz Alim. Alhamdulillah. Nampak tak? Alhamdulillah, nampak tak? Itu orang kata hubung kita campur dengan alhiqna bis salihin. Campur dengan orang soleh ni ada kesan dia. Subhanallah al-azim. Nampak? Allah bagi kerahmatan. Kan? Duk campur dengan Ustaz Ali ni boleh penuh macam ni. Cuma apa tiru sikit dia kehadiran kelambatan. Maka itu tadi tengah sambung kan. Maka tengah sangat. Muka surat 45. Kita sambung sikit bab ni. Allahu akbar kabirah. Dia kata, mai kita tengok tiga-tiga ulama hadis ni. Kalau ketiga-tiga ulama hadis ni sahih hadis, macam mana kedudukan hadis tu? Pertama sekali, Al-Hakim Nisaburi, Al-Mustadrak. Kita namakan Al-Mustadrak. Mustadrak tu maksudnya Al-Hakim Nisaburi. Al-Hakim Nisaburi dia ada kitab dia Lu'lu' wal Marjan. Lu'lu' wal Marjan ni dia buat. Bukhari dan Muslim dihimpun sekali. Bukhari dan Muslim dihimpun sekali, nama dia Lu'lu' wal Marjan. Dihimpun Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan Al-Hakim Nisaburi ni ulama kata, kalau kita baca tentang Bukhari, kita baca tentang Muslim, lepas tu kita baca Al-Hakim Nisaburi, pasal syarat Al-Hakim Nisaburi letak sama macam Bukhari, sama dengan Muslim. Syarat dia. Nampak tak syarat dia? Pasal tu kalau dia mengeluarkan satu-satu hadis, ulama kata terus kita ambil. Terus kita ambil. Okey? Mari kita tengok sini. Al-Hakim Nisaburi, kita tengok Al-Mustadrak Al-Hakim Nisaburi A, merupakan kitab kumpulan hadis yang sangat besar. Sangat besar. Kadang-kadang kita kena tahu juga ini siapa hebat dia. Dia manusia yang hebat. Penyusunannya dia kata menyebutkan bahawa dalam kitabnya terdapat hadis sahih menurut syarat Syaikhan Bukhari dan Muslim. Dia punya kitab ni, dalam kitab dia macam mana kita baca Bukhari, macam mana Muslim, macam tu baca dia. Tapi ulama kata tak sama lagi. Tapi tak, memanglah takkan sama lah. Nampak tak? Takkan sama kan. Walau macam mana pun penyusunan kitab dia kata menyebutkan bahawa dalam kitab dia ada hadis yang dikumpul semua mesti sahih. Dan hadis tu syarat dia sama macam Bukhari dan Muslim, dia kata. Atau dia kata menurut dia kata syarat salah seorang di antara mereka. Kalau tak Bukhari Muslim pun kadang-kadang syarat tu macam syarat Muslim, kadang-kadang syarat tu macam syarat Bukhari. Boleh kan? Tempat dia. Berarti kuatlah hadis dia. Namun dia kata keduanya tidak pernah dia kata mengeluarkan hadis-hadis tersebut. Namun keduanya kita tak jumpa dalam Bukhari, kita tak jumpa dalam Muslim, tapi jumpa dekat dia. Boleh faham tak? Kitab dia ni Al-Hakim Nisaburi kata tak jumpa dalam Bukhari, tak jumpa dalam Muslim, jumpa dekat aku. Jumpa dekat aku. Dan hadis aku ni macam Bukhari, macam Muslim. Jadi apa tak perlu risau dia.
Bila baca, hadis ni dikeluarkan oleh Al-Hakim Nisaburi, kepala otak kita set kata, dia ni macam Bukhari, macam Muslim. Pasal syarat Imam Bukhari nak letakkan dalam hadis dia mesti sahih. Syarat Bukhari letak tu macam tu dia letak. Pada maka kita kena baca kitab dia, tak ada dalam Bukhari, tak ada dalam Muslim, tuan kitab. Namun keduanya dia kata Bukhari Muslim tidak pernah dia kata mengeluarkan hadis tu. Bukhari Muslim tak ada dalam Bukhari, dalam Muslim, tapi ada kat dia. Penyusunan dia kata kita Al-Mustadrak Al-Hakim Nisaburi juga menyebutkan berbagai hadis sahih, meskipun tidak dia kata memenuhi syarat salah seorang di antara syekh. Kadang-kadang syarat tu tak ada, kadang sikit-sikit lah pada. Hadis ini dapat dianggap dia kata sahih isnad. Macam mana pun ulama cari ulama ambil hadis dia, cari rupanya isnad ada. An fulan bersambung sanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada masalah. Bila baca hadis dia, hadis ini ada hubung sanad dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita kata puasa 6. Ada tak hubung sanad dengan Nabi? Ada. Jadi kita puasa 6 boleh tak? Boleh. Cuma pendapat Imam Malik, penduduk Madinah, kita dengar pada ustaz kita sebut kan. Tak apalah, itu pendapat yang dia seorang jangkal je. Orang lain semua berpegang, tapi tak apalah. Maksudnya nak pegang macam tu, dia pegang. Tapi kadang-kadang pendapat-pendapat yang nadir, pendapat-pendapat yang jarang-jarang sangat ni, dan anak murid kita baru mengaji tak bisa dengar, jangan kita dengarkan dia. Jangan kita dengarkan dia. Kalau nak dengarkan dia dengan syarat, mesti tanpa ada rakaman. Pasal rakaman ni dia masuk merata orang yang reti, tak reti, yang bodoh, balu semua dengar. Bila dia dengar, dia kata, ya Allah, aku baru dengar ustaz tu, aku dengar lah YouTube dia. Dia kata apa? Puasa 6 tidak ada. Kalau kita puasa Ramadan dah mencukupi dah sebulan. Puasa Ramadan tu seolah-olah macam puasa setahun pahala dia. So tak perlu nak puasa 6. Tuan sudah ramai orang tak puasa 6. Ibadat terlalu ta'assub dengan apa nama guru, janganlah. Tak puasa pun tak apa. Bila kita jumpa dengan bentuk syubhat kat diri kita, nak puasa tak puasa, kita tak tahu. Kita ambil kebanyakannya. Tak salah. Dan selama ni kita duk puasa, tiba-tiba kita terberhenti tak puasa. Pasal aku baru dengar adik ni, aku nak beramal ni. Dia Imam Malik. Dia mai. Imam Malik kata, cuba cari. Aku duduk di Madinah, aku tak jumpa seorang pun puasa. Kalau ada, mai kat aku nak tanya, pasal faham puasa. Quran dah kata cukup sebulan. Fatim. Bila dia puasa takbir habis, itu saja. Tak payah nak sambung-sambung, nak jadi setahun. Yang puasa tu dah jadi setahun. Yang tu semua bukan perbahasan kita. Okay, boleh kita nak cakap tu boleh, tapi bila duk rakam je orang dengar teng-teng ada pas, orang akan ambil tang sikit tu sampai akan jadi ilmu yang betul, akan jadi bahan fitnah. Yang inilah selalunya ulama-ulama hadis berhati-hati macam depa ni. Depa ni bukan cakap dengan semua orang. Ada benda kita tengok dia tu, kalau aku bagi jawapan kat dia juga, aku takut dia tak boleh faham apa maksud aku, mampu aku. Pasal tu Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, kalau anak murid dia jenis otak tak betul, otak satu macam, nampak dia tak cantik, tak boleh nak faham. Kadang kita mengajak susah nak faham. Bila anak murid dia tanya, dia tanya aja, wallahu a'lam. Dekat tu yang aku tak tahu. Wallahu a'lam. Maka ulama kita sebut wallahu a'lam kepada orang macam nisful iman, setengah daripada iman terselamat. Bukan semua benda kita bercerita nanti tak boleh masuk otak dia tak. Ai kan ai tak boleh nak pi. Dia main kan. Dia main. Macam kita nak katakan, kita nak kata esok ni kalau kita mati, baru ada orang kata, ustaz, macam mana kita pergi ketuk pintu Tuhan? Macam tu pula. Ustaz baca hadis kod lain, dia masuk kod lain. Tu apa dah? Bukan semua orang. Kita nak baca ni, kita tengok bukan semua orang boleh faham. Kita baca mungkin kita faham apa maksud dia, dia faham kod lain pula. Ampun ya Allah Tuhan, ada faham. Ya Allah. Macam kita kata, ya Allah, bila esok ni kita mati, kita kata roh kita
selalu ada kontak dengan Tuhan. Selalu malaikat bawa cerita, Tuhan, kawan ni fulan baiklah, kawan ni baiklah. Siapa dia? Itulah mudir tu, Amir tu, bagus. Bukan nak katalah macam malaikat hafal saat ni surah tu, kita jadi imam dengan dia, tak pernah jumpa surah yang sama dia baca. Bagus. Bukan nak katalah, ya Allah Tuhan, nampak tak? Kan? Nampak tak? Jadi malaikat setiap kali roh naik di atas, setiap kali roh naik di atas, kita yang main di kuliah ni, kita yang main di kuliah ni, apa sedap tak sedap, malaikat daripada arasy Allah turun, dia nak, ya Allah buat cerita, ketukkan dengar, ya Allah ya Tuhan, sesungguhnya hamba ni dekat sini Allah. Malaikat kenal kita. Sampai esok ni kalau kita mati, roh kita nak ding 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 ding. Malaikat roh kita nak dengan seronok. Macam mana kita seronok main kuliah, esok ni kita mati pasal roh kita masa di kuliah pergi tempat yang baik. Roh kita selalu di tempat yang baik. Esok ni kalau kita mati, dia naik ke atas. Bila tangga duk naik tu, semua malaikat kata salam, selamatlah. Malaikat suka kat dia. Dan batang tubuh dia nak punya wangi, nak mampu, Allah, walaupun dulu busuk ketiak. Nampak tak? Pasal tu hampa kena main di kuliah. Bila main suasana mengaji ni, cuma dressing bagi nampak cantik. Pasal kita nak jumpa Allah, kan? Kita nak jumpa makhluk, nak jumpa manusia pun nak dapat title Datuk. Baru PJ, JK, KK, KW, apa, K, apa. Baru nak dapat benda tu, dandanlah, pergi beli baju Melayu. Tiba-tiba hutang tak betul, dandan betul, baru cari samping. Itu nak jumpa manusia yang dalam perut dia ada tai. Nampak tak? Kita nak jumpa manusia tu. Ini nak jumpa Allah Ta'ala. Pasal tu ulama-ulama hadis, Imam Malik, imam terutamanya Imam Malik, setiap kali dia nak baca hadis, dia ambil wudu, dia pakai segot cantik, dia pakai ada mah semua, nampak ada cantik. Imam Malik kalau nak baca hadis, dia pakai cantik. Imam yang paling segak kalau dia baca hadis, Imam Malik. Dia kata, aku nak baca ni hadis Rasulullah ni, seolah-olah macam aku nak sembang dengan Nabi. Macam mana Nabi duduk sembang dengan sahabat, macam tu aku duduk sembang dengan Nabi. Itu dia, ya Allah. Macam mana Allah tak bagi makam kedudukan yang tinggi. Bila kita mati esok ni, batang tubuh kita punya wangi sangat-sangat macam kasturi. Duk pergi. Lepas tu kita main kuliah, main mengaji ke apakah, kita punya cantik lah sikit, kan? Contoh. Nak pergi semayang ke apa, tengok muslimat, dia selalu cantik. Ada kan? Betul lah, dapat nampak isteri-isteri yang cantik. Betul tak? Hangguk sudah, walaupun nampak tak cantik, kan? Oleh sebab tu, ya Allah, ya Tuhan, roh kita pergi. Roh kita nanti nak ke atas. Bila dia nak kata, ya Allah, malaikat semua kata selamat, puji dia. Sampai dia nak kata, dia ketuk, dia nak buka pintu. Allah suruh buka pintu, yang nak bertemu adalah Allah. Bila kita mati, roh kita nak kata, roh kita tak sabar liqa'a. Aku tak sabar nak jumpa Tuhan aku, tak sabar nak jumpa dengan Tuhan aku. Tak sabar nak jumpa dengan Tuhan aku. 2 hari nak cakap bab mati je. Kan? Allahu Akbar kabira. Mudah-mudahan kita yang duduk di sini ni, esok ni roh kita pergi menghadap dengan Allah pun dalam keadaan seronok. Kita kena ada matlamat cita-cita kita esok ni husnul khatimah, matilah keadaan baik-baik pada Allahu Akbar kabira. Maka tuan kitab ni kata, nak cakap berkenaan dengan Hakim Nisaburi ni, hadis-hadis dia kata dapat dianggap sebagai hadis yang sahih isnad. Tapi orang kata pula, ustaz, tengok dia baca hadis semua sanad ada. Kalau kita hadis di kuliah-kuliah yang ada unsur merapu, yang kita tahu sangat-sangat merapu, kan? Sangat-sangat merapu itu mungkinlah. Mungkin sangat-sangat merapu. Tuan-tuan nak tahu tak, kita duduk kuliah, kita tengok muka dia pun kita menyempah. Hal kita tak boleh masuk. Jangan paksa tu, kita bismillah, ya Allah, istighfar banyak-banyak, kita keluar. Aku tak boleh, aku rasa majlis syaitan. Walaupun duduk dalam masjid. Duduk dalam masjid, nampak tak, aku nak keluar. Kita keluar, masa ada unsur dia kata, ya Allah, Imam Ghazali, tuan-tuan. Bila buat kuliah saja, tuan-tuan, dia mengajar, dia buat kuliah subuh dekat Mekah. Nanti set duha ada di Mesir, tuan-tuan.
Syak ni lepas tu pula duk ada di mana Zuhur tuan-tuan, dia duk ada pula ke Madinah tuan-tuan. Bayangkan Imam Ghazali tuan-tuan, celik-celik mata sampai dia tidur balik, dunia dia dah pusing berdakwah setiap hari. Itulah Imam Ghazali. Yang tu nama dia kuliah Ghaflatun. Kita dengar macam tu, kita kata ni merapu sangat dah. Apa dah? Kita kata ini pun dah cukup dah. Ada unsur-unsur kita tengok tak ada apa. Okey, tapi sebelum kita dengar, jangan kita hukum. Kan? Bila sikap kita banyak positif, dia akan tolong darah tinggi kita turun, kicau manis semua turun. Selalu kita ada sifat negatif, susah untuk kita cedok ilmu. Kita duk rasa kita hebat, kita duk rasa ini hebat, tak ke mana pun. Jangan mengaku kehebatan diri. Semua imam, baik Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i, orang puji dia, ayat mata dia meleleh bila dia dengar ada orang puji tentang kesolehan dia, orang puji tentang kecerdikan dia, ayat mata meleleh. Kita kalau orang puji sikit, Ustaz, I think you ulama hadis lah Ustaz, you pandai, kembang semangkuk. Kadang-kadang telefon tanya lagi, yang nak main kuliah saya ni ramai tak ramai. Cara dia tanya tu, kita kena kata Assalamualaikum. Dia tanya lagi, kalau saya nak main ni ada berapa ramai orang? Dan kalau nak main nak duduk tak mana? Takkan saya nak duduk tumpah rumah orang kot. Dan bapa nak cas kat saya perjalanan hari ni dekat 12 jam pergi balik semua. Bapa nak cas. Cara macam tu, walaupun kehebatan ceramah ada, poin ada, keberkatan tak ada. Kesemua poin tu sedap dalam kuliah, hilang tak boleh lekat kat diri kita. Imam Ghazali kata kesemua ilmu tu kita bimbang, kita banyak melahirkan ulama yang bijak cakap. Poin ada, semua ada. Tapi bila mana keikhlasan tak ada, semua benda yang tidak diikat dengan keikhlasan gugur. You all can understand? Pasal tu depa ni Allah Tuhan ni, ulama-ulama ni kita panggil ulama muktabar, ada keberkatan. Bukhari dia ada keberkatan. Dia habis guna jiwa dia. Bukhari ni, waktu dia gila-gila habis. Sampai kalau tengok anak murid dia dengan tidur dia duk sak mangkit macam Imam Nawawi. Sikitnya perempuan kan berkenan kat dia. Dia kata, ya Allah, sampai orang tegur Imam, wahai tu Imam, tak mau kahwin ke? Nak. Tapi dia nak habis banyak kitab, takut bila kahwin nanti dia tak boleh bagi masa kepada isteri, nanti nama anak dia. Ni tanggungjawab ni aku nak utamakan. Dan aku boleh kawal diri aku. Dia boleh kawal diri dia. Tengok perempuan boleh kawal tu, boleh kawal keadaan dia kata dia boleh kawal. Sampai Imam, subhanallah, 43 tahun menghadap Allah. Dan Imam Bukhari, sampai orang tanya, Imam Bukhari ada anak ke? Dia kahwin ke? Macam mana ke? Susah nak cari. Pasal masa dia semua, ya Allah, tumpuan Allahu Akbar. Bukan senang bila hati perut ni nampak agama ni dengan hati perut yang tak nampak agama, susah bercakap. Kita susah cakap. Kadang-kadang jiwa ada main ke agama. Pasal tu Nabi kata, bila orang yang mana roh dia cantik, roh dia elok, setahun perubahan akan berlaku bila aku panggil dia. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ulama kata sebelum nak matinya Abdullah bin Abbas nak mati, Allah, ya Allah, perubahan yang ketara Abdullah bin Abbas. Sampai mata dia diambil oleh Allah. Dia buta kan? Buta, menangis, bimbang, menangis. Setahun tu perubahan yang ketara berlaku kepada Abdullah bin Abbas. Dia ahli syurga, ahli Quran lagi, tapi ayat mata duk meleleh. Kita nak tahu kata orang tu roh yang terbaik, Nabi kata dia akan berubah. Setahun tu perubahan dia akan berlaku. Itu nama dia roh yang baik. Setahun tu perubahan berlaku. Kita kata, ya Allah, ini nama mak kuntau. Orang panggil sikitnya kuntau ke? Mak laser, mulut Allahu Akbar. Kan? Kita panggil mak papan ni. Mulut Ustaz, Allahu Akbar. Tapi bila mana hampir masa nak meninggal setahun tu, main kuliah dengan sabar, dengan tulus, Allah bagi tutup aib dia sampai tak nampak tahun tu. Allah kata, inilah kematian orang yang baik. Orang yang baik ini Allah tentukan setahun tu hidup dia cantik. Kau ingat senang ke? Pada mulut laser, esok mati. Tak tahu pada mulut Allahu Akbar.
Kan orang Filipina kata mulut macam kain perecah. Tiba-tiba mati. Tak tahu apa nak jadi. Ada faham tu? Itu kejatuhan. Tapi Tuhan nak cerita manusia yang baik ni setahun. Tak berhenti orang nak puji dia. Allah Akbar kabirah. Jadi kita nak main kuliah ni pun kita nak macam tu lah. Pada masa ampun ni semua jenis mengaji tanpa kita utamakan luar kitab lebih daripada kitab. Contoh. Jadi bila ustaz nak baca, penganga. Bila ustaz nak cakap dengan apa menghadap ustaz, itu lebih baik daripada sambung al-mustadrak. Nak cerita tentang kelebihan dia ni. Maka dia kata kat sini hadis-hadis ini dia kata dapat dianggap, dia kata sanad semua sahih. Jangan takut. Kalau kita baca hadis Al-Mustadrak Al-Hakim Nisaburi, sanad dia semua okey. Jangan kita bimbang. Yang kedua dia kata apa kat sini? Kadang-kala ia menyebutkan beberapa hadis yang tidak sahih. Mampu dia kalau kategori kita dan kita kata sahih, sikit saja cacat sana. Sikit sangat. Macam Bukhari pun orang kata ada sikit yang cacat sikit. Tapi Bukhari punya kitab kita nak kata cacat sikit tu pun bagi kita Allah okey sangatlah. Okey. Muqaddimah Ibn Khaldun pun dia tegur, dia kata ada sikit. Di kalangan ulama yang pandai tentang ilmu jarah wa ta'dil ni subhanallah. Di kalangan kita tak ada sangat. Okey. Ni ulama yang ada kelebihan jarah, dia tahu keadilan ni. Terlalu mengaji dengan detail dan Allah bagi dekat depan ni, Allah bagi firasat yang lain. Jiwa tu tak ada kat kita lah ya Allah. Oleh kerana kesolehan dia dengan Tuhan Allah Akbar. Dahsyat. Pasal tu Allah bagi kelebihan kat ulama adil ni cukup dahsyat dekat depan. Kadang-kadang ia menyebutkan dia kata beberapa hadis yang tidak sahih, namun ia menjelaskan hadis-hadis tersebut. Dia kata kedudukan hadis ni macam ni, kedudukan hadis ni macam ni. Pada awalnya kawan ni dia kata meriwayatkan hadis masa dia muda okey, tiba-tiba metua dia adalah sikit tersasul. Atau sasul nampak tak? Dia bila mana muda dia lancang sebut, bila mata dia sebutan tak apa elok, tak jelas. Dia jelas tersebut nampak tak? Tapi di kalangan orang alim ni Allah bagi mulut lidah dia sampai ketua sebutan cantik. Nampak tak? Cantik. Pasal tu kelebihan Allah bagi kat mereka. Pasal tu cuma mereka tak nak atas penyanyi artis. Menyanyi macam mana pun bila mana tantua dah tak sedap dah. Tak sedap ustaz nak tengok yang dulu tak sedap dah. Tapi kalau bila letak ustaz daripada dulu sampai sekarang, Allah Akbar. Tengok ustaz alim nada dia. Sama kan? Ustaz nak dengar ceramah dia daripada dulu punya kaset sampai dah ni pun tengok nada sama. Kalau kita letak di atas stage untuk debat menyanyi, nada akan sama, tak jatuh. Pada tak jatuh. Itu kelebihan dah. Cuma Allah tak bagi dia ada sikit dah. Dia ada lirik dia sendiri. Kan. Cuma apa tak tahu dia bunyi dia. Baru ni debat lagu raya tak tengok. Kan? Hari raya keempat dekat depan Batu Salam. Tak dengar. Apa pun tak tahu. Kan ada kita sambut puasa kita kata apa nama? Ramadan tiba, aku pun datang. Ramadan tiba. Tak dengar lagu tu? Macam Syawal datang. Aku pun pi rumah dia. Bila aku pi rumah dia, mereka kata dia ada mula kuliah kat Darussalam. Betul salah. Dah kata raya, dia kata cuti dah. Rupa punya pi pun tak ada. Allahu Akbar. Syawal tiba, aku pi rumah dia, dia pun tak ada. Dia duduk ada mana? Baitul Salam. Darussalam. Dia kata kadang-kadang ia menyebutkan beberapa hadis yang tidak sahih. Walaupun ada hadis-hadis yang tak berapa elok, dia akan terang balik. Dia bagi tahu macam ni kedudukan dia, sebenarnya kawan ni macam ni, lepas tu macam ni. Menunjukkan kedudukan hadis tu agak okey lah. Okey, kedudukan okey. Cuma ada perawi-perawi yang tak berapa kuat, tapi datangnya syawahid datang hadis-hadis yang lain. Datang hadis-hadis yang lain bagi sokongan menunjukkan kategori hadis ni macam ni. Dia jawab balik. Dia bagi balik dengan arti kata taklah lemah sangat, taklah teruk sangat-sangat, taklah. Okey? Itu maksud dia. Di sisi dia kata lain, ia tergolong memudahkan dalam mensahihkan hadis. Kalau kita ambil hadis dia,
Tiba-tiba kita kata hadis ni disahihkan oleh Al-Hakim Nisaburi. Ulama kata ambil. Senang kalau nak dengar satu hadis, kadang-kadang orang susah nak mensahihkan hadis, media dia akan bermudah. Dia kata kedudukan hadis ni adalah sahih. Cukup. Dia takkan beritahu, gini, sahih sudut apa. Dia tak nak. Okey, bila dia keluarkan satu hadis, dia kata hadis ini adalah sahih, boleh beramal. Okey, dia tak mau panjang-panjang. Kadang orang tanya, pasal apa dia sahih? Kedudukan tak mana, dia tak mau. Takut dia cakap-cakap banyak nanti merugikan. Ulama hadis tak mau cakap benda-benda yang merugikan. Dia nak cakap satu benda, kalau sahih, daif. Tak mau cakap benda mapet, dia tak minat. Ketegasan ulama hadis di kuliah-kuliah mereka. Ustaz duduk di kalangan kelas ulama hadis, nak senyum pun sikit-sikit je. Kita dengar cerita Rasulullah sikit je, tertarik dengan sirah-sirah Nabi sikit je. Senyum pun cantik senyum. Badak. Kebanyakannya kita dengar ilmu-ilmu hadis ni banyak bentuk sedih. Ya Allah, sedih. Tapi nak gelak wah dalam kuliah hadis tak dibenarkan sama sekali. Sama sekali tak benarkan. Ini bukan kuliah hadis ni, nama dia kuliah. Kita nak mana-mana ada acah-acah kuliah hadis. Dia tak sama kuliah hadis. Dia kuliah hadis satu kuliah apa dah. Kuliah apa dah. Tapi orang kata kuliah, ya Allah, Ustaz duduk dengan mereka macam di, baik kita di Pakistan, duduk dengan mereka di India ataupun duduk di Baghdad, duduk dengan mereka, ya Allah. Allah macam malaikat kaki aku, lenguh nak mampu, loh kebas nak mampu. Aku tengok dia duduk tak angkat-angkat, kaki aku 10 kali nak angkat. Allah Akbar, kalau patah pun syahid lah, ya Allah. Nampak tak? Ustaz duduk dengan Ustaz Syekh Subhi. Syekh Subhi ni subhanallah, semua di kalangan Baghdad, daripada ahli Baghdad hormat dekat dia. Syekh Subhi, dia tidur ni kata dia semua kitab, benak tangga kitab, aku tak tahu tak mana tak ada kitab. Ni tengah duk baca ni, tengah duk makan, semua kitab. Dia makan dia duk pandang kitab, dia. Sebelum subuh dia panggil kami baca kitab. Dia semayang dah habis, dia baca, dia panggil Abdullah. Kan nampak dah? Dia sebut jelas Abdullah, kita Cik lah nampak dah? Dia Abdullah, dia sebut subhanallah. Dia panggil kita subhanallah al-azim. Duduk dia mengaji dengan dia, dia boleh duduk punya lama dengan kita. Kita duduk Allahu Akbar, ya Allah, ke kiri ke kanan. Memang kita tengok adab kan, orang mengaji ilmu hadis ni cukup dahsyat. Apa tu? Oh, tabur bagus. Tabur aku tak ada dah. Sana tabur ustaz di luar ni kan. Ustaz buat, aku nak buat juga. Aku nak buat. Ni tabur ustaz ni. Jadi nak tunjuk siap-siap siapa, jangan bagi semua datang situ. Aduh ya Allah. Apa nak kata apa katalah, seperti dapat duit. Okey, sambung. Faham tak ni? Okey, sambung. Dia kata kat sini, kadang-kadang dia kata ia menyebutkan beberapa hadis yang tidak sahih, namun ia menjelaskan hadis-hadis tersebut. Di sisi lain ia tergolong, dia kata memudahkan, dia memang mudah untuk mensahihkan hadis kan. Ada ulama-ulama yang syadid susah mensahihkan hadis, dia mudah juga. Kerana itu sudah sepatutnya hadis-hadis mesti dicermati dan ditetapkan, dia kata mengikut kondisi asas hadis. Imam Az-Zahabi telah dia sebut dan menetapkan, dia kata asas sebagai asas, menetapkan, dia kata kondisi sebahagian besar hadis-hadisnya. Kitab ini dia kata tetap, dia kata memerlukan kecermatan dan pemerhatian. Imam Az-Zahabi kata macam mana pun Al-Mustadrak Al-Hakim Nisaburi perlu juga kita cek. Perlu juga kita cek. Ini pendapat daripada Imam Az-Zahabi. Pendapat Imam Az-Zahabi. Okey. Habis. Dengan arti kata, ulama kata di antara Al-Mustadrak Al-Hakim Nisaburi, Sahih Ibnu Khuzaimah dengan Sahih Ibnu Hibban, siapa lebih tinggi? Otomatik yang lebih tinggi adalah Al-Mustadrak Al-Hakim Nisaburi. Okey? Dia lebih tinggi kedudukan. Kalau kita baca satu hadis disahihkan oleh dia, okey sangat-sangat. Cuma Imam Zahabi kata kena cek balik, kena tengok balik. Okey, habis. B dia kata apa?
Kita mai pula kita tengok dia kata Sahih Ibnu Hibban. Sepatutnya Ibnu Khuzaimah lah dulu. Kan? Tak pada tulis sini kita ikut. Ibnu Hibban. Ibnu Hibban ni sebelum Ustaz baca, kalau kita baca hadis ni disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kalau dia sahih, ulama kita kena tengok lagi. Pasal dia mudah mensahihkan hadis. Kalau hadis ni disahihkan oleh Ibnu Hibban, kena tengok lagi. Tapi ulama kata kalau disahihkan oleh Al-Hakim Nisaburi, setengah ulama jangan ragu lagi, ambil. Tapi sebagian ulama kata kena tengok juga. Tapi kalau apa nama Sahih Ibnu Hibban, totally semua ulama kata kena tengok balik, kena cek balik, pasal dia ni terlalu mudah sangat. Dia tengok saja dia kata sahih, dia kumpul semua, dia sikit saja okey boleh. Tapi kalau bandingkan kita dengan dia lagi alim lah. Oi, mana boleh dapat orang macam dia? Nampak tak? Jangan kita kata, oh dia ni ulama tak cerdik, bukan macam hang. Nampak tak? Dia ulama yang bukan calang-calang. Ayat ada ke? Baru ni tak ada. Bismillah. Lega ayat ni, ayat betul ke ni? Gila. Mak Izan tak sihat berapa hari dia kan? Tok guru perubatan sakit. Kitab ini dia kata kitab ini belum tersusun secara sistematik. Ulama kata Ibnu Hibban ni kitab dia taklah sebagaimana macam Al-Hakim Nisaburi. Dia ni tak tersusun, dia ambil dia susun apa ya? Apa tidak tersusun berdasarkan bab-bab. Bab pun tak ada. Dia macam bab-bab kata bab taharah dulu, bab ni dulu, dia tak tersusun macam tu. Dan tidak tersusun berdasarkan kitab-kitab musnad. Tak juga. Musnad siapa dia pun tak. Katalah musnad Al-Hakim, musnad Imam Ahmad bin Hanbal, susun dulu. Musnad dia tak susun. Dan kitab ini dinamakan dengan kitab, dia kata apa nama? Tak apalah ni. Yang paling penting sekali kitab Ibnu Hibban. Okey, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Banyak kitab-kitab dia banyak. Okey, nak tulis kat sini pun tulis Melayu kan. Maka dia kata kat sini Allah perbuatan, dia kata indeks terdapat, dia kata hadis-hadis yang ada pada kitab ini termasuk dia kata amat sulit. Amat sulit kita nak tahu dia Allah Tuhan. Kita kena cek dia, memang sulit bagi dia. Sebahagian ulama hadis dia kata mutaakhirin, ulama-ulama yang akhir-akhir ni kata apa, telah membuat dia kata sistematik kitab ini berdasarkan bab-bab. Ada kalau kita tengok kitab dia dulu, ya Allah sulit sangat, susah sangat, dia ambil, dia impun, dia ambil asal dia Allah berterabuk lani banyaklah kitab-kitab. Dan ni banyak kitab-kitab, dan ni kita tengok kalau ikut kita tafsir kita apa pun susah nak dipahami. Mainlah ni ulama dia bagi mudah, dia susun balik. Susunan asal usulnya tu. Okey, tapi kadang-kadang bila kita susun balik, ulama suruh hormati, janganlah kita buang ataupun kita tapi atau ambil daripada susun balik. Kadang-kadang kita buang, kita yang tu yang ni, yang tu tak boleh lah. Yang tu menyebabkan rosaknya orang dulu. Bila kita buat balik, kita tak ambil kata dia buang ni, buang. Tak boleh kita buang. Kita tak boleh buang. Kita ambil kitab dia macam mana pun kita buat balik. Kita buat balik, kita beritahu ni asal dia. Susun balik. Dan ni susun segi bahasa, yang tu yang ni semua. Mau tak mau kena mengikut kehendak tuan kitab. Mengikut kehendak tuan kitab. Maka kitab Sahih Ibnu Hibban ni dibuat balik oleh ulama-ulama mutaakhirin, disusun balik, nak bagi dia susun mengikut bab-bab dia kata. Nampak ada sebagai contoh nama Abu Al-Hasan Ali, daripada ulama-ulama yang tulis balik, susun balik kitab-kitab daripada banyak lah. Al-Ihsan, banyak kitab-kitab dia ni. Ibnu Hibban ni banyak sangat menyusun kitab ini, termasuk memudahkan dalam menetapkan kesahihan hadis. Dia susun balik, okey ni sahih, ni tak sahih. Meskipun lebih ketat dia kata sedikit dibandingkan dengan Al-Hakim Nisaburi. Al-Hakim Nisaburi lebih ketat syarat dia, lebih semua lebih kesahihan. Kalau bandingkan Al-Hakim Nisaburi, dia lebih sahih. Kalau nak dikira dengan Sahih Ibnu Hibban ni, dia terlalu dimudahkan, dia permudahkan. Apa tulis bahasa apa macam tu sudah. Okey. Sahih Ibnu Khuzaimah.
Kitab ini dikata tingkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan Sahih Ibn Hibban. Apa kena tulis sepatutnya B itu ialah Sahih Ibn Khuzaimah. B itu di situ. C itu Sahih Ibn Hibban. Inilah kadang-kadang tersasul silapnya. Okey, dia tersilap adalah bukan dia A, dia kena kata Al-Musadrak Al-Hakim sebab dia lebih tinggi. Nombor 2 pada Sahih Ibn Khuzaimah. Nombor 3 baru duduk Ibn Hibban. Banyak ulama-ulama hadis sahih nak bagi tahu tu je. Okey, nak bagi nampak kita. Sahih Ibn Khuzaimah. Kitab ini dikata tingkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan Sahih Ibn Hibban. Okey, Sahih Ibn Hibban. Kerana dia kata lebih teliti. Dia lebih teliti tulis, dia lebih tu, okey. Bab-bab dia tersusun jugalah sampai dia kata penyusunannya menghentikan sampai waquf. Dia ada tempat berhenti dia. Kawan ni tak berhenti tak sini habis, dia mesti sambung kat sini. Patut orang lain dapat nak dia kata terlalu sulit sangat satu hadis nak susun balik sulit. Tapi kawan ni dia tulis semua sampai habis baru dia sambung. Habis baru dia sambung. Baru habis baru sambung pada. Maka dia kata kesahihan hadis kerana dia kata jarangnya perbincangan mengenai isnad. Yang paling penting dia ada hadis-hadis yang sahih dan susunlah lebih selamat berbanding dengan hadis-hadis yang tak selamat. Okey, apa kesimpulan hari ini? Masa hari ini cuma kita ada jamuan raya. Sedap hari ini. Nak sebut mai kat apa Ustaz? Tak ramai makan. Kalau tak ada beli Ustaznya makan. Ya, mana? Jadi kita tahu daripada ni buku apa habis dah. Habis. Jadi yang pertama kita tahu ulama yang mensahihkan hadis ini macam apa nama? Al-Hakim Nisaburi. Syarat dia macam syarat Bukhari dan Muslim. Pada syarat dia macam Bukhari, buatlah kesimpulan apa-apa bila baca. Oh, maka ulama kata macam mana kedudukan ulama-ulama yang mensahihkan hadis. Yang pertama sekali Al-Hakim Nisaburi. Nak tengok orang yang mensahihkan hadis ni macam Bukhari dan macam Muslim, Al-Hakim Nisaburi. Pasal dia meletakkan syarat nak letak hadis dalam kitab aku, mesti syarat tu macam Bukhari Muslim. Semua orang tak sangat. Dan dalam kitab dia, benda yang tak ada dalam Bukhari, tak ada dalam Bukhari, ada kat dia. Maka bila kita baca kitab dia, ilmu akan berkembang lagi lah. Pasal dalam Bukhari dah sahih, Muslim dah sahih, dia pun sahih juga. Cuma ada sikit-sikit lah. Sikit-sikit dia pun dia jelaskan pasal apa cacat. Okey? Dia tak tinggal, dia bagi lega, dia tutup, buka kitab sampai tutup. Dia bertanggungjawab terhadap kitab tu. Boleh faham kan? Itu kelebihan dia Allah bagi kat dia. Yang kedua dia kata kat sini Ibn Khuzaimah ni turun sikit pada dia lah. Tapi kita baca kitab Ibn Khuzaimah, hadis ni disahihkan oleh Ibn Khuzaimah. Kita boleh ambil orang awam biasa ni ambil, tapi di kalangan ulama hadis dia cek balik. Pasal di kalangan ulama hadis sama Ibn Khuzaimah ni memudahkan hadis. Memudahkan hadis. Dia mudahkan hadis, dia tetap macam mana pun kebanyakannya dia peduli tentang kesahihan. Ibn Hibban dia kutip ikut dan. Dengar kutip, dia tulis dengar kutip. Dia tak susun. Datangnya ulama yang lalas yang baru susun balik, rombak balik, buat balik, bagi cantik balik, bagi kenal dia. Namun dia Ibn Hibban bukan leke-leke. Kalau kita baca sini ada kan Sahih Ibn Hibban, tengok dia, walaupun tengok dia macam tu pun kita ada la haula wala quwwata illa billah. Banyak kita ada bentuk peringatan dekat kita, mau'izah dekat kita, nasihat dekat kita yang boleh kita kutip. Kadang-kadang ni kita ni selalu duk asyik dengan sahih kan? Kita tak mau langsung tengok kitab yang lain sampai keadaan kita tegang. Sifat akhlak tak ada. Kadang-kadang tak senonoh, kadang-kadang mengaji ilmu hadis ludah tu Allah. Adab tak ada. Kata nak ludah. Mengaji hebat. Sampai mengaji hebat. Pasal tu kalau mengaji hebat macam mana pun, ilmu tu kalau tak ada adab, dia runtuh. Pasal salah satu ilmu hadis dia ambil kira tentang akhlak orang yang menyampaikan hadis. Sifat orang nak sampaikan hadis tu, nak mengajar ilmu lain tak apa.
Terutamanya kalau dia mengajar ilmu hadis, tingkap dia, ya Allah, dengan mulut dia semua tu, kena jaga sangat-sangat. Pasal Ustaz kan tak mengajar sangat-sangat ilmu hadis kan, cuma cerita. Ada cerita pasal ilmu hadis ni, sifat-sifat dia adalah sifat apa nama? Sifat sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kita tak boleh bohong tak ada depa. Maka tingkat yang paling tinggi sekali apa nama, Al-Hakim Nisaburi, yang keduanya siapa dia? Ibnu Khuzaimah, lepas tu Ibnu Hibban. Cukup dekat sini, apa reti yang tu pun tak apa. Dalam keadaan tak ada kitab boleh faham, kira okey. Pada satu perkembangan yang cukup bagus daripada ada kitab tak boleh faham, tak ada kitab boleh faham. Ini satu perkembangan yang cukup bagus. Alhamdulillah. Kalau apa nama, apa kata aku berdosa tahu. Sebulan sekali Ustaz cari pasal yang apa, nak uji keimanan. Okey, nak uji macam mana tahap keimanan apa. Boleh sabar tak sabar? Pasal Allah kata innallah ma'asabirin. Aku Tuhan, aku bersama dengan orang sabar. Kalau hang mengaji tak sabar, aku tak mau ke hang. Apa-apa kena ada sikap yang sabar yang tinggi. Setiap kali Ustaz main apa, Ustaz menguji tahap keimanan apa, menunjukkan macam mana tahap hampa dengan Tuhan. Nampak tak? Tadi kelas kita ni kelas menguji latihan tahap mana keimanan kita. Jangan ke mana, masih lagi kelas, tak habis lagi. Okay. Oleh sebab tu ya Allah Tuhan, kadang-kadang orang tanya Ustaz, macam apa nama, macam semalam soalan, mudah-mudahan orang yang tengok Ustaz, kadang-kadang bila orang tanya Ustaz takkan jawab, pasal nak balas tak larat. Ustaz kata semalam, nak jadi hamba Allah mesti orang tu menjauhkan diri daripada apa nama benda haram, bukan menunjukkan pada amal ibadat dia. Dia salah faham Ustaz sebut macam ni, kesimpulan daripada hadis tu. Okey, hadis dia bunyi macam ni, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni ringkasan nak bagi jawapanlah kepada sahibus samah yang tanya tu. Kadang-kadang kita sudah kuliah ni kita cakap sekali imbas. Okey, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata man ya'khudhu anni haula'il kalimat. Nabi kata kat sahabat, Nabi dah sembang ni, sahabat punya ramai. Nabi kata man ya'khudhu anni, mana-mana orang ambil daripada aku haula'i kalimat, ada kalimat-kalimat, ada nasihat-nasihat, aku nak bagi tahu, aku nak bagi ke apa, faya'malu bihinna, dan dia dengar, dia nak beramal. Faya'malu bihinna, dia nak dengar benda kalimat-kalimat tu menunjukkan beberapa nasihat, beberapa kalimat-kalimat, beberapa nasihat, dan dia nak beramal dengan amalan tu. Atau dia kata yu'allima man yu'allima bihim, ataupun dia nak mengajar orang sampai orang tu beramal dengan ilmu tu. Siapa nak macam tu? Nabi duk tanya kat sahabat, siapa nak ambil daripada aku ada beberapa nasihat yang dia sendiri nak beramal, ataupun dia nak mengajar orang untuk orang beramal dengan nasihat-nasihat tu. Tiba-tiba ya Allah Tuhan, manusia yang mula-mula sekali bangun, Nabi tengok, ya Allah, Nabi ceria. Faqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ana ya Rasulullah, aku Rasulullah. Nabi dah cakap macam tu di kalangan sahabat, kata kami tak dengar apa lagi, takut tak boleh. Nabi kata siapa nak ambil nasihat daripada aku? Sahabat Nabi yang lain risau, takut kata ya kan tak mampu, pasal tak dengar lagi. Tapi Abu Hurairah ni belum dengar lagi, belum apa lagi, aku nak try the best. Pasal Nabi takkan cakap satu benda yang benda susah. Nabi takkan cakap satu benda yang susah. Abu Hurairah dah set kepala otak dia dah. Nampak tak? Macam mana ilmu dia boleh cedok, oi. Nabi kata siapa nak ambil daripada aku? Siapa nak ambil daripada aku? Ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Orang lain pun takutlah nak sebut, pasal Nabi tak sebut lagi. Tiba-tiba nak kata ya. Ada faham? Takutlah. Nampak tak? Allahu Akbar kabira. Oleh sebab tu ana ya Rasulullah, fa akhadha bi yadi. Nabi pipi, Nabi panggil. Nabi ambil dia. Nabi ambil Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi dah sebut. Fa adda khamsa. Nabi temah. Masa hang yang nak aku nak bagi tahu kat hang. Mai. Abu Hurairah, aku nak pesan kat hang 5 benda ni. Nampak tak 5 benda ni? Ustaz baca dengan cepat. Pasal baru Ustaz sebut semalam satu je. Pasal satu tu nak cerita. Nampak hamba Allah.
Dia fahamkan ke mana, Ustaz pun tak tahulah. Ana ya Rasulullah fa akhadha bi yadihi fa adda khamsah. Nabi ambil tangan dia, Nabi sebut satu. Yang pertama Nabi kata apa? Ittaqil maharim. Takutlah kamu pada benda-benda yang Allah haram. Jaga diri kamu daripada benda haram. Jaga. Nabi kata apa? Ittaqil maharim. Mula-mula Nabi kata. Mula-mula sekali, wahai Abu Hurairah, tolong takut, tolong jaga diri kamu semua benda yang haram. Kalau hang boleh jauh daripada benda haram, benda tak elok, hang jauh. Allah takun abadan nas. Takun abadan nas. Kamu akan jadi hamba Allah. Di kalangan manusia, kamulah hamba Allah. Kalau kita nak jadi hamba kepada Allah Ta'ala, kita kena semua tinggal benda yang, bukan Ustaz kata kalau kita duduk sembahyang mengaji pun belum tentu lagi jadi pada hamba kepada Allah. Kita kata inilah hamba Allah yang ahli ibadat. Oh, nampak dia kata. Nabi kata kat dia, jagalah diri, dia kata, daripada benda-benda yang haram. Nescaya kamu akan menjadi orang yang paling, dia kata, banyak beribadat kepada Allah. Apa dari nas? Di kalangan manusia, kamulah hamba Allah yang paling banyak beribadat. Boleh faham kan? Kalau kita banyak ibadat sekalipun, banyak ibadat sembahyang mengaji, tapi benda haram ke susah kita nak tinggal. Susah Allah nak isyiharkan kita hamba Allah yang banyak beribadat. Itu maksud Ustaz. Kalau kita jenis pasal Nabi kata kat Abu Hurairah, kalau hang boleh jaga diri hang, kalau boleh jaga diri hang, boleh jaga diri hang betul-betul daripada semua benda yang haram hang tak buat. Takun. Hang akan jadi hamba Allah yang banyak beribadat. Hanglah hamba Allah. Hanglah hamba kepada Tuhan. Hamba Allah yang banyak beribadat. Tapi kalau kita banyak beribadat, tapi benda haram kita susah nak tinggal, belum lagi Allah isytiharkan kita sebagai hamba kepada Allah yang kaki beribadat. Tapi pesan ada macam tu. Apa tak? Kita hebat. Nabi tak benarkan kita yang faham ni semua, kecuali darurat tu lain lah. Darurat tu lain. Kita terpaksa pergi rumah abang kita. Dan kita terpaksa pergi rumah abang. Kita adik. Dan masa kita duduk mengaji, dia lah tolong kita, dia lah semua. Masalahnya dia tak faham agama. Kita faham agama. Tapi dia panggil berkali-kali, aku mau hamai lah majlis aku, okey mai. Jangan lupa ni anak-anak yang nak kahwin pun anak menakan hang. Dia sayang kat hang, nampak tak? Nampak? Dia baik dengan hang dulu. Kita pun pergi lah. Bila pergi majlis, kita tahu majlis dia. Persandingan saat ni ada lagu, ada Allah hawla wala. Nabi duk kata kat aku, kalau aku nak jadi hamba kepada Allah, ahlul ibadat, Tuhan tengok semua amal ibadat aku, jangan hampir dengan benda-benda yang haram. Macam mana benda tu? Apa kita nak buat? Kita nak jaga ibadat kita. Bagi ustaz lah kan, dalam bab tu, ya Allah Tuhan, masuk dalam istilah pertama, darurat. Kita nak abang, kita nak tak mau pisah silaturahim. Yang mana kita nak utama? Kita fikir, yang mana aku nak tu utama? Seandainya kalau aku tak pi, abang aku rentap silaturahim aku dengan dia, anak menakan aku, dia pun nanti, lepas tu dia pasangkan buruk sejak aku mengaji agama macam ni. Macam-macam aku nak kena fikir. Sejak hang pakai kepiak ni, hang tak mau kat kami dah. Sejak hang duk mengaji ni, hang tak mau kat kami dah. Semua benda yang abang buat rasa haram dah. Aku jaga hang dulu, hang tahu. Dia mainlah. Aku jaga hang dulu. Aku tahu macam mana. Aku tahu lah haram halal. Sampai macam ni buat tak mau aku apa ni. Apa lagi aku buat? Dia, kita nak terang kat dia, abang salah. Kita tak, ni yang buat tak boleh masuk. Apa tak? Yang tu dalam keadaan macam tu, ya Allah Tuhan, kita pi. Ada setengah ada macam semalam. Saya Ustaz, kalau dia buat tali, saya tak pi. Ustaz kata kalau adik-beradik Ustaz pi. Nanti kalau Ustaz tak pi langsung, Ustaz ni agama Ustaz ni orang tak dengar. Saya pi, saya duduk. Saya mereka buat keadaan tak faham. Orang yang tak faham ni dia dengan Allah. Yang Tuhan ambil kira sebagai dosa besar ni, bila dia faham, dia buat. Yang tu lah kena syauku. Kena faham. Bila dia faham benda tu tak boleh dia buat yang tu. Tapi abang kita tak tahu. Dia tak tahu apa langsung.
Agama pun tak tahu. Kita nak sembang bab dengan agama tak masuk lagi. Sekadar kita nak zahirkan tu, kita doa kat Tuhan, dia abangku Tuhan, bukalah pintu hati ya Allah. Bukan senang tau bila kita kumpul adik-beradik masa zaman kita jahil dulu, semua seronok. Tanpa ada kita menyanyi lagu pun sama-sama. Bergembira bersamamu, sama-sama rentak. Kita sama-sama dulu. Sama-sama seronok, senyum sama. Tapi bila kita dah faham dah agama, tak boleh masuk. Kita pergi rasa terasing. Namun kita kena rasa syukur. Allah bagi segala-galanya dekat dia. Allah tak bagi agama kat dia. Allah bagi agama kat aku. Aku pula tak dapat macam dia, tapi aku dapat agama. Faham tak? Oleh sebab tu kita yang ada agama, jangan pisah dengan family, oi. Allah Subhanahu Taala kata kita pisah hubungan silaturahim dengan adik-beradik kita. Allah isytiharkan aku pisah dengan hang. Yang mana kita mahu? Darurat lah tu. Pada ustaz, kalau saya pergi majlis dia, kalau hampir majlis dia, hang pun jangan tergedi-gedi sangat. Hang dengar lagu hang pun nampak hal lagi, nampak tak? Dia nampak tak? Nampak macam mana kita duduk hari ni dalam masyarakat. Kadang-kadang mak bapak okey, kadang-kadang anak tu mak dulu pun kahwin pakai gaun lagi dengan bapak. Bagilah kat cik mak, bukan mak dulu jahil nak. Bagi cik sekali je mak. Allahu Akbar. Aku nak buat boleh, nak panggil Ustaz Alim. Mak nak panggil Ustaz Alim. Lepas-lepas dia balik kuliah, dia tiba-tiba kat kuliah, mak kena. Kadang-kadang kita faham, bukan kita tak faham. Pasal tu majlis-majlis kenduri di Kuala Lumpur, anak murid ustaz tak jemput, ustaz tak marah, tak terasa pun, lebih selamat. Pasal dosa besar Tuhan kata majlis kenduri, kalau kita tak ada alasan kita tak pergi, hukum dia berdosa. Tak ada alasan tak hadir, dosa. Kadang ramai orang jemput ustaz, hampa pun jemput tak sini, aku duduk tak sana, bagi nak faham lah ustaz mai lah. Bukan tak boleh, memang kalau ikut hukum kena perjalanan tu ke pahala. Nampak tak? Ustaz kadang-kadang masa kita tu ni, Ustaz bagi tahu kadang-kadang tak sempat lah, ya Allah. Kalau Ustaz dah sini, insya-Allah. Nampak tak? Tapi majlis hampa bagus. Tapi ada majlis kita pipi, kita dengar dah. Kita duduk makan ni. Kadang-kadang bunyi speaker kuat. Kita kata Allahu Akbar, sakit jantung. Ada benda. Tambah-tambah kita boleh duduk pula, kita tengok baru ni nama buka puasa. Buka puasa, ya Allah Tuhan, kami pergi majlis buka puasa. Ra'ilah ustaz, ra'ilah budak-budak tahfiz. Jangan jadikan kami ni sebagai batu loncatan. Nak buat majlis, nak tunjuk sampai ustaz masuk tau TV. Sebab tu ustaz masuk TV tu, semua orang kata ustaz dapat tauliah, ustaz dapat tauliah. Masuk TV Selangor. Lepas tu ustaz jadi ustaz sama Ustaz Alim dah, alhamdulillah. Dah. Contoh example, okay. Oleh sebab tu ya Allah Tuhan, Allah ustaz dah masuk TV, dah masuk rancangan tu lah, dia bawa ustaz pergi bernama dia buka puasa tu. Kami bila buka puasa, ya Allah, nak kena duduk di VIP. Payahlah kan nak duduk. Bila ustaz nak duduk tempat-tempat VIP ni bukan tak seronok nak duduk. Depa makan sikit-sikit. Kita kalau majlis makan, nak makan betul-betul. Bila makan dengan depa memang tak selesa. Kita pun berlakon, semata-mata lakonan belakang, balik pun kena makan lagi. Memang tak puas dia. Lepas kita makan sikit, habis dia timbang letak. Nak kopi kan, dia pun makan kopi. Habis kopi, kita tak boleh makan direct. Lepas makan habis ni, dia memang tak kuah lagi. Dia memang bubuh sikit. Aku tak boleh bubuh sendiri, semua dia bubuh. Nampak. Alamak, lemah. Yang masalah yang paling pening sekali ustaz, majlis buka puasa, ustaz kena duduk dengan orang perempuan. Allah, jiwa sakit lah, dia kata. Dengan aku, dengan serban, dengan pakai macam Arab-Arab ni semua. Dengan tu, ya Allah, aku ingat ni majlis buka puasa pun apa tak ngerti ke. Duduk dengan orang, cuba pasing laki-laki pun nasib baik. Ustaz kata isi ustaz nasib baik, tapi asal majlis tu ada campur laki-laki dan perempuan. Majlis buka puasa ni ra'ilah. Dekat nak buka puasa, istighfar ke, berdoa ke, tak tahu nak kata apa dah.
Sampai macam tu punya nampak dak tahap yang kita pun lepas habis malam buka puasa semua pilah semayang, okey. Dia bagi masa pilah semayang. So, budak-budak ustaz kata stop, jom pergi keluar. Kami keluar lah, dia sedia alhamdulillah tempat musalla, kami semayang. Semayang duk tengok perempuan setengah beramai perempuan tak keluar. Perempuan tak keluar mungkin kita rasa mungkin dia mai pasal nak raikan majlis, dia tak boleh puasa. Mungkin ada. Yang laki-laki hang kok mana hang tak boleh mai. Yang laki-laki ni cuti apa daripada? Kita kata bersepah hang tak keluar. Hang cuti apa? Kalau perempuan duduk mungkin hang cuti apa? Kita kata ya Allah Tuhan, kita patah balik. Kita duduk tengok, aku tak tengok. Duduk tengok takut dosa. Tempat tu pergi majlis macam tu dosa semata-mata. Mulut jenis mamak, fahamlah. Dia perhati orang mesti semua. Mesti dia perhati. Kalau duduk depan perempuan mesti kita tengok dia pakai apa. Satu set mesti kita tengok. Nampak tak? Depan kita kan jenis mamak ni bilang Allah buat kabirah. Oleh sebab tu dah habis tengah duduk makan, pergi panggil seorang hati sebelah naik atas situ. Kau mana? Allah duduk di atas tu anak murid ustaz semua. Kita tengok sedih ustaz tak pandai-pandai. La haula wala quwata illa bil. Tengah dah buka puasa. Ni kita kata ni majlis apa lah. Kita diingatkan lari daripada majlis walimah yang tak senonoh tu, rupanya majlis buka puasa. Pasal ustaz kata semua majlis buka puasa kalau berjemput kami di hotel di mana-mana convention, kami takkan pindah. Ustaz kata kat anak murid ustaz, mulai tahun depan, tahun ni pun ustaz dah ambil satu, stop semua stop. Dengan dia nak bagi kat kita seorang berapa ratus, kita nak gadai agama puasa kita tak mau, tak payah. Dengan kita pergi majlis macam tu, dengan kita puasa, tak makan minum, dengan baca Quran, dengan itu yang ni, pergi majlis dia tak mau. Assalamualaikum. Ustaz keluar ustaz balik, ustaz call orang yang jemput ustaz, tolonglah jangan buat naya kat kami. Syukurnya hormat budak-budak tafin dada depa kami duk ajak dengan Quran. Tiba-tiba pergi satu majlis nak buka puasa, ada buat majlis macam tu. Ayo mak, faham ke? Inilah Nabi duk sebut. Pada Nabi kata kalau kita menjadi hamba kepada Allah, ahlul ibadat, kalau boleh tinggal semua tu ittaqil maharim. Nabi kata yang tu boleh buat pun dah cemerlang dah. Kita kalau boleh umur meningkat macam ni semua, berhentilah program. Dulu nanti macam-macam parti tapawai kan, tapi dah berimpullah ramai-ramai sementara nak cakap tapawai, ambil bihun buatlah sikit makan. Badak tak mau dah, kita tak pergi dah. Orang bagi satu tuala duk gubah buat bunga kok mana dengan satu tuala tu duk lawan. Minggu depan nak tunjuk tuala mana cantik. Tak mau dah. Hamba bukan masa tu weh. Faham tak weh? Tak ada masa dah. Bukan masa tu dah, nampak tak? Masa yang kita Allah Ta'ala bagi kat kita ni, tolonglah kaki tangan nampak pergi di tempat yang baik. Pasal kaki tangan ni nak melangkah masuk ke alam barzah. Ajak kaki kita pergi di tempat yang elok-elok semua. Tempat tak elok mak tak mau pergi lah. Mak dah puas dengan bapak, bukan tak pergi, mak dah puas dah. Nak cerita masalah dinner tak dinner, bapak dah dinner. Bila mak dah meningkat umur macam ni, semua dinner orang panggil malam, mak tak mesej. Tak maulah, minta maaf lah. Kecuali kalau adik-beradik yang terdekat, mak pergi. Kalau orang biasa-biasa, ambil lekat tu tak apalah. Hebat macam mana pun, tengah malam mak tak mau keluar, dah stop. Nak balik sampai pukul 1, 2 sampai rumah, saat ni malam mak nak bangun jumpa dengan Tuhan terganggu. Tak mau. Umur mak dah tak boleh dah. Bila main 60, nak duduk tadi tu nak berjaga, nak tengok majlis dinner semua, nak balik cerita, I pergi hotel Concord, pergilah mana pun. Tak, orang dengar seronok. Nampak tak, kita pun nak pergi Concord tu, punya siap punya lama pasal nak pergi ambil pukul 7. Pukul 6 dah, pukul 5 dah mandi dah. Cara nak bubur ni, nak bubur, nak bagi nak ni, nak bubur coklat, nak bagi nak yang tinggi, nak bagi pebetul daripada. Ada faham tu? Ada faham tu? Allah, nak duduk depan tu je, nak betul. Nak lukis lagi, nak bagi nampak. Apa punya cerita tak mau dah. Zaman tu aku dah pernah buat dah. Aku tak mau dah. Mak tak mau dah zaman tu. Mak punya nak pergi tempat macam tu, pukul 5 mak mandi dah. Bapak hang nanti mandi pukul 6.30, aku pukul 5 mandi dah. Bapak hang tak apalah, dia macam tu dia apa lotion pun tak ada. Ada kan? Aku dengan nak mandi lagi, nak pakai lagi, nak tengok lagi, nak pakai butang kelosang nak bubuh.
Dulu nak pakai kurus tangan. Bukan nak bubur, takut tersalah, tak salah pada. Ada faham tu? Panggut sudah. Ya Allah. Bila kita dah umur macam ni pun tak mau dah. Beli satu tudung, zuk. Tak mau. Tak mau dah. Beli satu tudung bagi senang-senang. Lepas mandi pakai. Tak mau dah angkat kat sini. Dah bubur tang sini. Tak mau dah. Contoh. Tapi dah anak dah muda dah kan. Bila umur dah lanjut tak mau apa dah. Tak mau nak buang masa. Mak kira nak bersihkan diri. Kalau boleh setiap kali waktu sembahyang boleh mandi. Alhamdulillah. Pagi mandi pergi pelok. Ada faham dah? Tak mau dah. Pasal umur apa macam ni stop lah. Bila orang panggil tengah malam cerita balik kat dia. Tapi dah kok lah ni malam-malam tak keluar dah. Lagipun buat alasan cantik. Kata suami pun dia semput tengah malam. Bila dia keluar malam dia semput. Habis orang pun tak marah. Kita pun tak bila malam-malam punya program habis lewat pergi kuliah balik. Pasal nak buat persiapan nak jumpa Tuhan. Dalam pukul 3-4 nak bangun, nak mandi, nak bangun, nak prepare yang tu. Kalau kita balik dah lewat, confirm bagi kita tak cantik. Kita utamakan yang tu, kita kerekod dengan Tuhan. Nampak tak? Mungkin anak kita muda tu lain lah. Umur 21, 22 nak rasa dina, kita tak rasa pelik. Tak apalah. Baik, umur macam kita ni sampai 66 dina kepala otak hampir balik. Dina apa ya Allah Tuhan dapat? Kadang-kadang perasan dapat kad ada orang bagi ustaz kad kat ustaz. Ya Allah, kad tu punya mahal tak buat jemputan. Ustaz nak mai ke tak nak mai, dia nak bubur meja. Awal-awal tak mai lah. Malam-malam tak larat habis kuliah semua. Senang. Ustaz jenis macam tu pun tak jemput, ustaz tak marah sangat-sangat. Pasal pergi duduk ngangor satu macam. Ustaz pula kalau pergi mata jahat dia tengok orang. Tengok tu. Allah rambut. Kan? Dosa semata-mata. Tambah-tambah pergi duduk pula dengan orang. Bila majlis macam tu, majlis mengumpat. Sekali dia makan, kadang-kadang dia pegang satu macam. Saat ni dia pakai ropok-ropok kat sini. Saat ni kat mana kelawak. Saat ni tang sini dia naik satu macam cemerak. Dia naik pada majlis macam tu macam-macam. Dia belak, tak baik pergi. Dosa tak banyak, tak terdedah. Balik di rumah tidur lega. Tidur ni satu rahmat Allah Ta'ala. Boleh nampak bantai dia tidur lebih baik daripada duduk dalam tu. Dia faham tak? Tak faham pun tak apa. Oleh sebab tu ya Allah, Nabi bagi tahu kat Abu Hurairah ni, Abu Hurairah salah seorang manusia, semua tempat yang tak elok dia tak pergi. Dia nak jaga diri dia sebagai hamba Allah yang beribadat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita nak jadi hamba Allah yang beribadat, hamba Allah yang tak putus dengan ibadat, tolong elakkan diri semua benda yang tak elok, yang benda yang Allah haramkan. Allah nanti bagi kita jadi manusia, hamba Allah yang beribadat kepada Allah. Itulah yang dipesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu. 4 lagi kita sambung dalam kuliah yang akan datang. Yang baik semua daripada Allah, salah silap daripada kalimah Ustaz sendiri. Setakat sini dulu ya. Dah habis dah, tutup. Ni tak tutup ke? Ting tang, habis. Kan? Tak apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in wa natawakkal alaih wa nusalli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, nas'aluka wa nastaghis bika an tardaha lana wa sabit fina ala al-islam wal iman. Tuhan kami, tetapkanlah iman bagi kami. Ampunlah dosa kami. Ampun dosa mak bapak kami. Jadikanlah kehidupan kami sentiasa di bawah rahmat-Mu, hidayah-Mu, petunjuk-Mu ya Allah. Bimbinglah kami semua ke jalan ihdinas siratal mustaqim. Kurangkanlah perpecahan, perbalahan di kalangan kami. Satu-satukanlah hati kami ya Allah. Tuhan, permudahkanlah kami dengan ilmu kami. Ilmu kami belajar, kami faham dia, kami nak beramal dan kami sampaikan dia. Supaya ilmu ni akan jadi teman kami di kubur kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Taqabbalallah. Boleh tutup dah? Dah tutup dah? Dah? Oh tutup dalam. Okey. Pasal nak elan kalau dia kutuk aku mampu. Tapi lepas dewan tak apa kan? Tak masjid orang maki aku. Manusia. Aduh ya Allah, ya Allah. Macam nak simpan saat ni. Manusia. Datin Rafi Ampuan ada orang panggil sambung atau apa? Kakak dia Syarifah baru ni hantar seorang lagi main ustaz.
Manusia ada satu benda aku sangat-sangat okay? Sebelum pada tu ulama ajak kita beli benda-benda kesihatan ni bagus. Mana ada doktor ni, bapak doktor, mak doktor. Dia cuba rumah macam ni, semua benda kesihatan dia beli, dia tak saya ambil. Orang cerdik senang cakap, orang yang kadang-kadang susah cakap, okay? Oleh sebab tu orang cerdik ni dia jaga kesihatan. Dia banyak membeli benda-benda kesihatan tu bagus daripada banyak habis duit untuk rawatan. Banyak habis duit untuk kesihatan tak apa, tapi jangan banyak habis duit untuk rawatan. Faham tak? Tak faham? Alhamdulillah tak faham apa. Dekat 13 tahun di Malaysia, 13 tahun di Malaysia ni, satu produk namanya Pria kata tak pernah lulus oleh kementerian. Setiap tahun dia try the best. Pasal orang makan, dia buktikan orang makan Pria kata ni memang doktor bagi jaminan cuma mana turun, itu turun, semua turun. Tapi doktor kata Pria kita banyak makan, dia akan kena kesan sampingan hati. Pasal dia kat Pria ada getah. Doktor ada kat sini dengar ada doktor tak main. Dia tahu. Tak, ni ada kata anak dia ada 2 orang keterangan, tak boleh cuti. Tak balik. Betul tak dapat dengar. Menantu Terengganu. Ingat sini. Subhanallah. Dekat getah, dekat Pria kata tu dia ada getah. Ada getah. Yang getah tu dia bahaya untuk hati. Sama kita dengar bagus. Ini Ustaz dengar daripada dia punya keterangan. Ustaz minta apa semua ni yang cerdik ni. Cuba tengok dalam tajuk dia Kapsul Pria. Kapsul Pria tu dekat Facebook, dekat internet, dia cerita semua pasal apa tak lulus. Alhamdulillah tahun ni baru lulus kerajaan. Dan Kapsul Pria dah dapat tulisan KKM, Datin Rafiq Abuan. Apa dia buat Datin Rafiq Abuan? Ada Pria kata tu dia tengok Datin Rafiq Abuan. Dia dengan Rafiq Abuan sepupu kan? Sama kan? Apa nama tu Pria kata tu? Pria kata di Malaysia dah diluluskan. Dia ambil daripada peladang, dia bersih, dia potong, dia buangkan semua pria baru dia buat. Dia buangkan getah tu. Subhanallah. Ustaz nak cerita ringkas. Ustaz punya ubat kalau tidak dos Ustaz tinggi, tapi cuma dia dah tinggi. Kami kurangkan dia, kami jarakkan dia kurangkan ubat. Ustaz ambil ke ubat tapi jarakkan masa sejam 2 jam. Semalam tak ubat kan? Semalam tak makan, hari ni tak makan. Tapi sepanjang Ustaz balik dia ni, Ustaz makan durian tak berhenti makan durian. Pasal nak dengar kata durian balik pulau punya makan punya sedap, masuk di mulut ni macam tak mau nak telan. Asal rugi telan tak? Durian Pulau Pinang yang rasa rugi telan. Durian makan dekat KL dandan nak telan. Dandan nak telan. Walaupun duduk kat sana, nikmat makan tak ada. Nikmat makan ada kat sini. Sebab tu orang Kuala Lumpur, dia patut lagi nak mati cepat dia pamer Pulau Pinang. Pasal Pulau Pinang ni bagus, dia cepat bagi orang mati. Pasal tu orang sini banyak berjumpa dengan Tuhan kan. Makanan di sini subhanallah. Okey. Oleh sebab tu Ustaz untuk pengetahuan pagi-pagi Ustaz kalau macam mana Datin ni Datuk, Ustaz cek pagi-pagi 13, 17. Macam mana Ustaz. Tapi tak mati-mati lagi. Tinggi tau. Ustaz punya darah sampai 200 ni Ustaz. Dia depan tengok beratus-ratus. 200, 110, 110 itu normal Ustaz. Boleh menari lagi kalau 200. Boleh bergerak pada semua pada 200. Tapi alhamdulillah sejak Ustaz ambil Pria tu hari ni berapa lama dah Ustaz ambil Pria. Ustaz makan durian punya berlambak. Kalau Ustaz pagi-pagi 5.8 6 tak pernah jadi dalam hidup Ustaz. Tak pernah jadi dalam hidup Ustaz. Tapi dengan Ustaz ambil dia darah dengan ni turun secara mendadak, terutamanya darah kencing manis. Orang ada kencing manis, orang ada kolesterol, dia turun. Darah lambat sikit. Orang ada masalah eczema kulit, Ustaz ada masalah eczema sikit. Masya Allah.
Tanpa tengok ada orang ada masalah urat-urat apakah. Tapi banyak sekali kesan dia ni ialah kencing manis, kolesterol. Kencing manis nampak sangat-sangat. Ustaz ada masalah pergerakan pasal bila darah nak tinggi sangat. Ustaz tak boleh kali, kudin, aku tak boleh kali dah, aku tak boleh kali, apa dah, nanti nak. Dia tak ada, dia apa nak kata, tegang. Tak tahu nak cerita apa, dia tegang. Bila dia nak kan, tenang. Tapi hari ni Allah tahu Ustaz dia bergerak di 1, 2, 3, 4, 1, boleh bergerak dah. Ustaz dia bergerak. Ini boleh bergerak kiri, kanan, depan, belakang, semua boleh dah. Dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Tapi kencing manis Ustaz rekod dia subhanallah. Mungkin Ustaz balik ni 2 minggu pun kami kena jumpa doktor balik. Masa Ustaz nak minta kepada doktor, dia 3 bulan sekali dia cek darah. Ustaz tu tak tunggu 6 bulan, 3 bulan sekali. Dia cek kalau daripada, dia kata doktor tu darah ni tak mau jawapan, darah sini. Dia ambil kat 9 bulan, baru dia tahu jawapan dia betul. Kencing manis Ustaz dah turun atau tak. Kalau turun banyak, berarti dia kurangkan dos. Pasal orang yang macam Ustaz dia makan kencing manis yang banyak, buat darah tinggi, ubat darah tinggi itu berbahaya sangat banyak. Dia boleh lama-lama dia boleh pergi kepada dialisis. Itu nasihat doktor. Sebab Alhamdulillah Ustaz selalu ambil ubat daripada darah tinggi ni daripada spesialis. Dia tak bagi ubat tu kacau pinggang. Dia suruh buang semua ubat hospital. Hospital ni dia biasalah. Tapi ubat dia pun ambil pun dekat 520 setiap bulan. Tapi tak apalah, dia boleh jaminkan untuk tubuh kita. Kesian dia kalau orang nak makan cuma hak biasa ni, yang tu subhanallah. Apa dah subhanallah. Bila Ustaz dengar pada doktor spesialis dia kata kalau daripada makan ubat itu bahaya Ustaz, terutamanya ubat hospital dia punya tu kurang. Orang tak mau dia kena juga nanti, dia kacau dalaman. Wallahualam. Oleh sebab tu peria di sini ada kat sini, harga dia 170 dan dia ambil apa? 170. Apa tu? Betul-betul. Kalau dia balut, dia post 180. Dengan Ustaz, kali-kali Ustaz kata 150 saja. Produk lambat mati. Okay? Bagus saya. Gelap saja. Betul. Ustaz nasihat nampak berkali-kali ni malu hamba sauda ni bagus tak, tapi yang besar tak ada dah. Yang besar pun tak apa dah. Tempat lain semua tak ada dah. Apa ni benda duit ada bukan tak ada, tapi tak reti nak guna. Pada Ustaz belajar macam mana cara guna dia. Jadi bancuh pagi-pagi bancuh. Ustaz kadang-kadang bancuh dengan kadang tanya minum ais. Ustaz berkata ais bancuh. Minum. Madu hamba sauda ni bagus. Bagus sangat-sangat. Terutamanya masalah darah. Nanti kita makan kan masalah darah kita kacau. Kalau orang yang paling bagus kan Nabi kata, orang yang kerap berbekam ni itu tiap-tiap bulan bekam, itu lebih sampai dia habis, sampai tak ada darah beku dalam badan dia. Tapi sekali dia bekam sampai berbau ni, dia kena bekam. Okay? Macam mana pun kita makan, macam mana pun kita ni, kita kena bekam. Lepas kita bekam, kita ambil madu. Allahu Akbar kabirah. Bagus sangat-sangat. Apa lagi pada ada kat situ, itu saja. Dan semua abang tengoklah padat macam mana. Minyak abang sauda tu, apa titik lah melo dalam kopi minum. Letak kat rumah. Kalau kena luka, dia berhenti darah. Kalau kena terbelah, dia tertutup balik. Minyak abang sauda. Mulalah kereta tak tahu apa jadi kan. Bagus sangat-sangat. Kalau orang dah bengkak, bubuh dia. Tapi tak boleh urut, bubuh dia. Dia surut bengkak tu. Kalau orang lenguh kan lenguh belakang. Lenguh lah, makizan tak tahu lah apa. Boleh belakang. Bagus. Okay, minyak abang sauda ni bagus sangat-sangat. Wallahualam. Dekat sebelum nanti sembahyang nanti shopping center buka. Jadi tabung, Ustaz sediakan tabung ni, tabung untuk apa nama ni tabung yang tak ada nama, tak ada kenaan. Jadi hari ni jadi hak Ustaz. Tabung ni semua Ustaz bagi kepada budak-budak yang budak-budak Ustaz datang kat sini dah 7 berapa hari dah. Hari besok malam kami balik. Daripada datang perjalanan mereka untuk habiskan perjalanan menghafal 114 surah. Mereka kena hafal
bukan hafal nama-nama surah, sorry. Lepas kena hafal 140 surah, nama-nama surah. Lepas tu lepas kena tahu kalau surah Al-Baqarah ada berapa ayat, pasal apa nama Al-Baqarah, dan dia turun di mana. Ada 4 benda, dia tebuk. Ini kalau hari Jumaat ni periksa. Kalau dia gagal, Ustaz jadikan dia tepung untuk buat kain, Pak. Aku cadai lepas ni. Dekat sini dulu, wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doalah pelajar-pelajar Ustaz ambil periksa ni. Mudah-mudahan dia semua boleh jawab 140 surah. Terima kasih Ami. Oh ya Allah. Nah.